Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Kenaikan harga barang ketika ini antaranya berpunca daripada fenomena inflasi yang melanda dunia susulan ekonomi kembali pulih dan rancak secara mendadak selepas bencana pandemik. Bagi memahami kesan inflasi secara jangka pendek dan panjang kepada negara, sudah bersedia bersama saya Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Pendidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM. Terima kasih Prof bersama kami dalam Buletin Awani. Pertama sekali, bagaimana untuk kita memahami fenomena inflasi ketika ini? Kita faham pada ketika ini inflasi ini menjadi satu fenomena global lah, di mana kita lihat di merata dunia pun inflasi telah pun menjadi satu isu utama pada tahun 2022 ini ya. Jadi apa yang kita lihat bagi saya dia melibatkan pelbagai faktor. Tapi faktor utama yang saya nampak adalah akibat daripada keadaan ketidaktentuan lah, fundamental, iaitu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun begitu, kesan ataupun dan juga penyebab kepada inflasi ini pun berbeza daripada sebuah negara yang kita kata negara berpendapatan tinggi dan juga negara yang berpendapatan sederhana. Dia ada beza. Contohnya kalau kita lihat kebanyakan negara maju seperti negara Amerika Syarikat, negara United Kingdom dan juga negara-negara di Eropah, kita lihat bahawa kesan inflasi ini sedikit sebanyak disebabkan oleh akibat daripada berlakunya apa yang saya katakan inflasi yang disebabkan oleh banyak pump priming, yang mana apabila banyak dasar fiskal yang dilakukan ataupun package rangsangan yang bernilai lebih trilion ringgit, Ya. dan ada setengah tu trilion US dollar. Jadi ini yang bagi saya memberikan kesan utama terhadap kenaikan inflasi di negara-negara maju pada ketika ini. Jadi kesannya berbeza mengikut negara, tapi kalau di Malaysia, apa antara kesan jangka pendek? Di Malaysia pada ketika ini hakikatnya kalau kita lihat dari jangka pendek, memang dia memberikan kesan kepada rakyat tu penghakisan kuasa beli lah, kuasa beli mereka, dan bagi dalam perspektif peniaga pula, ini menyebabkan usaha untuk nak memulihkan perniagaan itu pun agak terjejas. Dan daripada perspektif makroekonomi secara keseluruhan, jangka pendeknya dia akan memberi kesan daripada segi momentum pertumbuhan ekonomi, kerana ini akan memberi kesan dari segi perubahan, dari segi terutamanya perubahan dalam dasar monetary negara dalam masa terdekat. Jadi ini bagi saya secara yang jangka pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang, saya lebih risau kerana dalam jangka masa panjang dia akan memberikan kesan yang lebih struktural dan juga agak signifikan dari segi bagaimana sasaran ataupun apa yang telah kita letakkan dari segi sasaran untuk mendepani cabaran ekonomi pasca pandemik, dan juga bagaimana kita nak melihat untuk usaha pemulihan ataupun recovery proses itu, supaya kita tidak mahu melihat agenda-agenda utama seperti untuk kita nak mentransformasi ekonomi menjadi negara berpendapatan tinggi, nak menjadi negara neutral carbon, dan juga nak kita kata memperkasakan prosperity ataupun kita katakan kemakmuran rakyat yang kita nak kongsikan secara bersama. Itu mungkin bagi saya akan terjejas jika keadaan inflasi ini tidak dikawal dalam masa terdekat. Kesan jangka panjang yang struktural ini, siapa antara pihak ataupun mungkin kumpulan-kumpulan sosioekonomi kalau dibandingkan, siapa yang mungkin akan paling terkesan dan paling terdedah kepada risiko kesan jangka panjang yang struktural ini?
Jelas sekali golongan B40 dan juga golongan rentan dan juga kebanyakan golongan M40 juga bagi saya akan terkesan. Dan Naila, kita perlu faham bahawa pada ketika ini kita belum lagi pulih sepenuhnya daripada kesan pandemik, kesan daripada PKP yang berlanjutan dan juga keadaan banjir yang berlaku baru-baru ini. Jadi sebab itu perlunya inflasi ini ataupun saya boleh katakan kos sara hidup yang meningkat. Sebab bagi saya dalam konteks Malaysia, saya berpendapat bahawa keadaan inflasi mungkin agak terkawal, tapi dari segi kos sara hidup itu bagi saya akan meningkat, dan ini akan memberi kesan kepada mereka terutamanya dari segi kuasa beli mereka, kerana kita tahu bahawa mereka yang hilang pekerjaan ataupun mereka yang telah jatuh daripada M40 sekarang mungkin ke B60, jadi mereka ni memang terkesan dengan keadaan keadaan pendapatan yang terjejas, dan kita tahu hutang isi rumah yang semakin meningkat. Ya. Jadi mereka ini yang bagi saya perlu dibantu dan perlu difokuskan. Prof, kita faham inflasi ini satu fenomena global, tapi kita juga ingin memahami sejauh mana sebenarnya kita boleh kawal mungkin cabut tangan kerajaan dan juga pihak-pihak lain boleh mengawal kesan inflasi ini terutamanya kepada golongan rentan, mereka yang paling terkesan terutamanya golongan B40. Sejauh mana sebenarnya kesan ini boleh dikawal? Kalau kita membincangkan isu kenaikan harga barang, jadi mungkin kita boleh lebih spesifik. Contohnya, kita tahu barang-barang keperluan sekarang semakin meningkat. Jadi bagi saya, kerajaan perlu melaksanakan beberapa inisiatif ataupun strategi yang berbentuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka masa pendek, bagi saya yang boleh dibantu jelas bahawa lebih kepada meningkatkan lagi mungkin strategi-strategi bagaimana pemberian wang tunai boleh ditingkatkan. Selain daripada itu, kita juga tahu bahawa keadaan contohnya peningkatan dalam harga barang-barang keperluan mungkin boleh dikawal melalui pemberian subsidi kepada penternak dan sebagainya. Dan juga saya melihat mungkin beberapa perkara yang berlaku sejak kebelakangan ini, contohnya kenaikan tarif elektrik untuk sektor industri. Ini mungkin boleh dikaji semula dan difikirkan semula lah, kerana ini akan bagi saya dalam masa terdekat ini akan memberi kesan dari segi peningkatan kepada kos barangan dan sekali lagi golongan B40, golongan rentan, golongan M40 akan terjejas. Begitu juga dari segi cadangan kerajaan untuk nak meningkatkan gaji minimum. Gaji minimum ini pula bagi saya perlu dilihat kembali kerana dia juga akan memberi kesan kepada peniaga-peniaga, terutamanya peniaga PKS, PMKS yang baru saja nak bernafas dan berusaha untuk nak memulihkan perniagaan mereka. Jadi dalam jangka masa pendek mungkin kerajaan boleh memberikan subsidi secara bersasar. Mungkin itu bagi saya satu penyelesaian jangka pendek. Mungkin jangka sederhana dan juga jangka panjang, mungkin kerajaan boleh melihat cara mekanisme bagaimana pasaran itu boleh ditingkatkan lagi dari segi persaingan, dan juga anti monopoli. Jadi mungkin ada cadangan yang cuba untuk menghapuskan permit import kepada barangan keperluan seperti barangan pertanian. Ini mungkin boleh dipertimbangkan. Dan juga saya fikir kerajaan di bawah Suruhanjaya Persaingan Malaysia boleh memainkan peran penting lagi lah, dan juga mungkin pindaan dan juga penguatkuasaan Akta Persaingan 2010 yang lebih menyeluruh dan inklusif. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin. Banyak lagi yang boleh kita ceritakan mengenai inflasi, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih Prof. Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM.